Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam ruang bicara santai Falak bersama hos kita pada malam ni, iaitu Pejabat Mufti Bahagian Falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan. Nama saya Syahrin Ahmad daripada Falak Online, dan sekali lagi setiap hari Selasa, seperti biasa setiap hari Selasa malam Rabu, kita akan bersua kembali berbincang-bincang, berborak-borak berkenaan dengan ilmu falak, ilmu astronomi, berita-berita yang terkini, ataupun perkongsian pengalaman dan apa-apa sajalah yang kita boleh cuba bantu. Kita akan cuba bantu. Kalau mana yang tak boleh, kita boleh forwardkan ke depan, insyaAllah. Okay? Jadi Alhamdulillah pada malam ni saya tidak begitu sihat, sedikit kurang sihat, tapi tak apalah, insyaAllah boleh lagi. Dan tak apa-apa hal pun, kita akan teruskan kita punya program malam ni, kerana kita akan sama-sama bertemu ataupun akan sama-sama menyaksikan satu fenomena alam pada malam esok, insyaAllah, iaitu gerhana bulan penuh yang akan berlangsung, yang akan berlaku sebaik saja waktu maghrib naik dan sehinggalah selepas isyak, lebih kurang pukul 8.52 malam. Okay? Jadi malam ini saya akan cuba fokuskan kepada maklumat-maklumat yang boleh saya sempat kongsikan perihal gerhana bulan kali ini, seperti mana saya ada buat minggu lepas. Tapi malam ni saya akan cuba kongsikan sedikit simulasi yang ada melalui situs Stellarium dan juga aplikasi yang adalah yang lain ni, agar kita akan dapat sedikit sebanyak gambaran apakah yang bakal akan berlaku. Dan saya akan cuba kongsikan juga beberapa gambar lama yang telah saya ambil pada tahun 2018, gerhana bulan penuh pada ketika itu, yang berlaku awal lewat tengah malam sampai ke pagi kalau tak silap. Dan saya akan cuba kongsikan sedikit pengalaman dan perbezaan yang mungkin kita akan dapat perhatikan kita bandingkan gerhana pada tahun 2018 dan juga tahun 2021. Okay? Jadi itu yang kita akan cuba buat pada malam ni, agenda kita pada malam ni. Dan kita sama-samalah rakan-rakan seperti biasa masukkan, kongsi-kongsikan dalam kita punya page kita, dekat wall kita, ataupun dekat kita punya group kita, ataupun di dalam Twitter ke mana-mana, kita punya program kali ni, ruang bicara santai Falak pada malam ni. Suara hilang pula. Jadi ajaklah rakan-rakan semua masuk, kerana saya dapati masih lagi ada timbul persoalan berkenaan dengan gerhana bulan kali ini, dan masih lagi ada yang orang kata menggunakan istilah-istilah yang orang kata tidaklah bukan tidak elok, tapi sebenarnya tak payahlah guna istilah yang pelik-pelik berkenaan dengan gerhana bulan. Okay, walaupun istilah itu boleh dikatakan trending pada hari ini, tapi sebagai saya lah sebagai peminat ilmu falak berasakan bahawa adalah lebih baik kita memperkenalkan istilah yang sebenarnya. Okay, kerana ada istilah yang kita gunakan ni tidak ada kena-mengena dalam ilmu astronomi langsung, kan? Dan dia tidak ada kena-mengena juga dalam kita punya apa yang telah dibincangkan di dalam kata kitab-kitab falak lama, kan tidak pernah disebut. Tapi hari ini kita sebut-sebut perkataan itu, dan rupa-rupanya dia adalah daripada istilah daripada kitab Injil, kitab Bible, Injil, daripada ahli nujum, daripada tradisi kumpulan tamadun masyarakat di luar negara. Tidak ada kena-mengena dengan kita di Malaysia. Okay? Jadi apa salahnya kita perkenalkan tradisi kita dekat sini, dekat Malaysia ataupun dekat Asia Tenggara, dekat Nusantara kita ni,
Dan kita cuba kata apa, ialah kita punya kawasan, kita punya maklumat kan, kita punya tradisi kan, kita punya kata istilah-istilah yang kita gunakan di sini. Kenapa pula kita nak bersusah payah mentranslatekan istilah yang digunakan di laman-laman web Inggeris ke bahasa Melayu tanpa menyedari bahawa perkataan yang kita gunakan itu membawa maksud yang orang kata tidaklah, orang kata molek kita gunakan. Okay? Jadi rasanya ramai tak setuju saya lah kan, tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. We agree to disagree lah. Okay? Tapi bagi saya tidak mempromotkan perkataan-perkataan tu. Okay? Mungkin saya boleh terus mulakan perkataan-perkataan yang orang telah mula sebar-sebarkan, iaitu esoknya dipanggil sebagai super blood moon, flower moon, tahap apa benda semua tu. Okay? Dia gabung-gabungkan perkataan, ada perkataan super moon, ada perkataan blood moon, blood red moon, ada perkataan flower moon. Okay. Yang mana kalau kita kena faham, okay, super moon adalah istilah yang digunakan oleh ahli nujum Richard Nolle, okay, yang merujuk kepada betul bulan purnama yang besar yang dekat hampir dengan bumi. Okay. Tapi istilah supermoon tidak ada dalam astronomi. Jadi bagi kita yang nak belajar ilmu falak, ilmu astronomi, kita kenalah belajar istilah yang betul. Walaupun istilah tu popular, tapi dia tidak digunakan. Dia bukan istilah astronomi. Kan? Jadi kita belajarlah benda yang betul. Itu satu. Satu lagi, pasal benda tu tidak adalah istilah oleh ahli nujum. Kenapa kita duk mempopularkan kataan ahli nujum, astrologer. Okay, yang kedua adalah blood red moon. Okay. Blood red moon ataupun blood moon tu rupanya telah ia merujuk kepada, sekejap saya cuba cari balik apa benda yang dia cerita dulu. Ada dibincang tadi dalam grup WhatsApp tadi tu. Panas sekali WhatsApp bagi tadi kan. Dok baca balik apa benda dah. Saya pun kadang-kadang terlupa juga. Okay, dia adalah satu, orang kata apa, satu profesi. Okay, profesi Kristian yang merujuk kepada blood moon. Blood moon tu adalah merujuk kepada 4 buah gerhana bulan yang akan berlaku secara berturutan. Okay, dan dia mengatakan benda tu merujuk kepada apa kata sebagai satu tanda-tanda lah kan. Tapi rupa-rupanya istilah blood moon ni berlaku dipopular pada tahun 2015 dulu, sejak tahun 2015, sebab memang masa tu ada 4 kali gerhana bulan, gerhana penuh kan. Tapi kena ingat, itu bukan istilah astronomi, itu adalah daripada istilah Kristian. Okey, jadi kenapa kita guna perkataan tu? Saya tanya balik lah, kenapa kita guna perkataan tu? Jadi tak payahlah guna perkataan tu. Kan? Buat apa nak kita nak mempromotkan perkataan-perkataan tu? Tidak pernah disebut dalam Quran pun. Blood red moon, merah berdarah ke apa ke. Tapi bila masuk bahasa Melayu tu adalah tukang translate-nya. Bulan merah berdarah. Kan? Blood red moon. Kan? Walaupun ada orang katakan, tak ada. Dia merujuk kepada warna bulan, warna merah ketika gerhana. Betul. Jadi sebut je lah warna bulan ketika gerhana bulan penuh kemerah-merahan. Tak payahlah sebut warna merah berdarah. Kerana kalau itu adalah translation kepada blood red moon. Okay, tak payah guna. Nombor 3 adalah flower moon. Yang juga merujuk kepada dia tidak merujuk kepada gerhana bulan. Okay. Perkataan super moon dengan perkataan flower moon tidak merujuk pun kepada gerhana bulan. Sebab saya ada terima WhatsApp hari ni yang dia translate, dia kata pada 26 hari bulan Mei akan berlaku fenomena gerhana bulan yang juga dikenali sebagai super moon, blood red moon dan flower moon. Nampak silap dekat mana? Kan dah salah kat situ. Kerana flower moon adalah satu istilah yang gelaran yang digunakan kepada bulan penuh musim bunga
oleh kaum Red Indian di Amerika Utara. Saya telah menulis benda tu di dalam artikel dekat Fala Online. Jadi rajin-rajinlah menggelintar laman web Fala Online. Nak search benda tu dalam Google dia keluar. Nak search apa yang kita sebut dalam Facebook memang tak jumpa. Tu yang kadang-kadang saya tak suka sangat tulis panjang lebar dalam Facebook. Sebab kita nak rujuk balik cerita yang kita dah cerita dulu tu payah. Okay? Jadi saya tulis dalam artikel. Tak ada pula orang baca. Itu saya tak boleh paksa lah kan. Tapi benda tu dah ada. Saya dah terangkan. Okay? Jadi itu adalah perkataan flower moon tu. Dia merujuk kepada fenomena bulan penuh yang berlaku ketika bulan Mei yang merujuk kepada musim bunga. Kan, musim bunga dekat negara Amerika Utara oleh kaum Red Indian. Okay, saya dah tulis dalam artikel lagi kisah mengenai super moon malam ni dekat laman web Fala Online. Sila baca. Panjang lebar saya tulis kat dalam bawah tu. Okay. Jadi kita kena faham kalau kita nak guna pun kena pandai sikit lah. Kalau tak ada kena mengena, buat apa kita nak guna istilah tu. Jadi apabila ada orang yang berpengaruh ataupun kumpulan yang berpengaruh ataupun pertubuhan yang berpengaruh menggunakan istilah-istilah ni, minta maaf lah, terus-terang saya cakap saya tidak begitu bersetuju. Okay. Tapi taklah, kalau nak guna-gunalah, tak ada masalah. Tapi kalau orang tanya saya tak setuju guna perkataan tu, kita guna saja perkataan gerhana bulan penuh. Settle. Tepat gerhana bulan penuh. Nak tambah sikit lagi, kali ni adalah gerhana bulan penuh perigi. Kerana gerhana bulan yang berlaku kali ni berlaku bersaingan serentak ketika bulan berada perigi, dekat dengan bumi. Okay. Jadi kena faham benda tu. Okay. Dan saya tidak pernah pun sebelum ini kata walaupun saya menulis dekat laman web dekat artikel kata saya tu, super moon tu ada juga dalam tu. Okay. Sebab saya nak menerangkan perkataan tu daripada siapa. Tapi saya tidak pernah pun mahu mempromosikan perkataan tu. Jadi atas sebab-sebab yang tadi tu lah. Okay, atas sebab-sebab yang tadi tu. Jadi kena faham lah. Kan, kena faham lah. Bukannya apa pun kan. Walaupun orang kata ini istilah saja pun kan. Tak apalah. Tak kisahlah. Tak apa. Tapi ini bagi saya adalah satu benda yang kita belajar kat sekolah. Kan, kalau kita belajar kat sekolah, kita cakap, kita belajar, kita tahu benda tu kucing, tapi cikgu cakap benda tu anjing. Kita setuju tak? Tak setuju pula. Kan? Tapi kata, sama je, ada 4 kaki, ada 1 ekor, ada telinga, sama juga. Kenapa tak panggil anjing? Tak boleh pula. Kan? Masa tu kita boleh pula kata tak boleh. Tapi bila kali ni, boleh pula. Ada kompromi pula. Kan? Maka itu, kenapa ada kompromi dalam ilmu falak, tapi benda lain kita tak boleh kompromi. Kan? Itulah dia, nak buat macam mana kan. Jadi saya tengok itulah dia, ada juga dalam surat khabar pun kata letak tajuk Super Flower Blue Moon ni, sinar harian ni. Saya pun tak tahulah nak kata apa, memang bukan bidang kita, bukan bidang dia, bukan kata saya tidak ada kuasa lah untuk suruh dia orang tukar. Pasal itu adalah editor dia orang nak buatlah. Tapi kalau orang tanya kenapa tak guna istilah tu, itulah penerangan saya daripada awal live ni sehinggalah ke minit ke-20 tu, suruh dia refer balik live yang ni. Daripada awal live sampai ke minit 20 ni saya dah terangkan satu persatu. 3 istilah tu yang memang seeloknya tak payah kita promotekan sangat. Okay. Okay, saya tengok ada Joji tanya. Total moon eclipse. Boleh je, tak ada masalah. Dia selalunya orang sebut bukan total moon eclipse, dia sebut total lunar eclipse. Itu yang selalu yang dalam bahasa Inggeris lah. Total lunar eclipse. Bukan total moon eclipse, total lunar eclipse. Okay. Itu dia punya istilah yang betul lah. Dia singkatan dia TLE. Kalau total solar eclipse, TSE. Dia singkatan. Kalau Google ataupun kita search dalam grup peminat astronomi dunia, dia punya akronim yang sebenar, yang selalu dia guna lah. Total lunar eclipse, TLE. Total solar eclipse, TSE.
Okay, itu dia punya kata slang lah, perbincangan di kalangan komuniti astronomi. Okay? Jadi itulah dia kisah dia. Okay? Jadi harapkan memang besok lusa akan keluar lah benda-benda macam ni kan. Jadi kita tak boleh buat apalah. Okay? Kita terima sajalah. Bukan saya memang tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Tapi kita nak halang pun tak boleh. Jadi kita hanya boleh educate macam gini. Kan? Tapi selalunya orang akan tanya balik. Pasal kadang-kadang yelah orang tak tengok live ni. Kan? Kadang-kadang mereka tak baca. Kita tulis artikel panjang-panjang pun dia baca tajuk je. Yang panjang-panjang bawah dia tak nak baca. Lepas tu bila kita suruh rujuk balik, dia orang marah pula. Kan? Kalau kita ni kerja 24 jam, 7 hari sehari dengan google.com, bolehlah saya jawab. Kan? Patah tanya saya jawab. Kalau saya dibayar gaji oleh Google. Jadi, kita tak adalah macam tu. Kita ada banyak benda kerja lain nak kena buat kan. Jadi, kena rajin membaca. Okay? Kena rajin membaca. Kalau katakan betul, kalau saya tak jumpa, memang saya tak tulis, beritahu lah. Jadi mungkin kadang-kadang ada juga orang tanya, lepas tu saya tengok-tengok, memang saya tak pernah explain. Jadi saya pun buat satu artikel panjang, explainkan satu-satu kan. Okay, jadi kata, itulah dia cara kita belajar. Sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Okay, right. Jadi, jadi kalau kita tengok sekejap saya cuba buka. Sekejap, saya cuba kongsi share screen Okay, alright. Jadi saya akan buka satu simulasi stellarium. Ini adalah esok. Okay. Ini adalah daripada Kuala Lumpur. Nanti sekejap lagi kita akan pergi ke Sarawak, lepas tu ke Sabah lah. Tengok perbezaan dia macam mana. Okay. Jadi kalau kita lihatkan di sini pukul kita pergi simulasi ni pukul 7 petang pada 26 Jun. 26 Mei 2021. Esok. Okay. Jadi ketika waktu maghrib 7.20. Okay, dekat KL lah. Jadi kalau pukul 7 tu matahari belum turun lagi. Jadi kalau kita anjakkan waktu ni menjadi pukul 7.20. 7 suku, 7.20 maghrib lah. Jadi kalau kita perhatikan, betul-betul dekat ufuk. Okay. 7.19, 7.18 tak naik lagi. 7.19, 7.20. 7.20 maghrib lah kan. Jadi ketika maghrib tu kalau kita tengok betul-betul di ufuk, dia bukan dekat timur, dia dekat antara timur dengan tenggara. Kat tengah-tengah tu, ketimuran sikit. Okay. Kita tengok bulan dah naik. Okay, bulan dah naik. Dan ketika bulan naik, itu dia dah gerhana. Okay, kena faham ketika bulan naik, jadi ketika itu bulan sudah pun gerhana. Jadi kalau kita pernah lihat bulan penuh terbit warna macam merah, kuning-kuning sikit kan. Okay. Macam warna oren sikit. Kan kita selalu kan pernah nampak kadang-kadang kebetulan langit tu macam cantik. Maghrib dia nampak, nampak bulan penuh tengah naik. Warna oren semacam kan. Itu bukan gerhana. Okay. Dia gerhana, warna dia merah lagi pekat. Lagi pekat merah dia. Jadi lagi pekat merah dia, maka dia punya cahaya dia tu akan lebih gelap. Lebih gelap lah. Pasal dia nak berlawan dengan apa? Berlawan dengan kedudukan bulan yang rendah, baru nak naik. Ada lapisan atmosfera lah apa benda tu semua tu. Jadi dia nak berlawan-lawan macam tu, dengan cahaya dia pun kurang. Cahaya dia pudar, kelam sebab dia sedang terbit di dalam keadaan gerhana penuh dekat Semenanjung. Ni saya cerita Semenanjung dulu. Okay. Jadi inilah keadaannya. Kemudian bila 7.20, 7.21, 22, 23, 24, 7.25,
Okay, saya pun nak check balik waktu saya tu betul ke tak. Okay. 7.20 gerhana tamat 7.25 okay, tolong confirmkan balik. Dia bermula 7.11. Okay. 7.25. Okay. So maknanya ketika kata 7.11, nampak saya ke bawah ketika 7.11, ketika itu bulan di bawah ufuk. Okay, jadi dekat Semenanjung bulan tak naik lagi. Tapi masa itulah sebenarnya bulan dah masuk sepenuhnya dalam bayang-bayang bumi, umbra tu. Jadi gerhana, fasa gerhana penuh dah bermula. Tapi bulan belum naik. Bila bulan naik, pukul 7.20, 7.19, 7.20. Okay, tengok simulasi ni. Ketika bulan tengah naik, 7.20, maka ketika itu kita tengah nampak bulan sedang berada di puncak kemuncak fasa gerhana penuh. Kita punya gerhana kita kali ni, gerhana penuh, fasa gerhana penuh bermaksud ketika bulan tu warna merah. Hanya 14 minit saja. Kasih Danam beritahu hanya 14 minit saja. Dia gelap warna merah tu 14 minit saja. Dan dekat Semenanjung kita hanya nampak separuh daripada 14 minit. Maknanya 7 minit saja. 7 minit terakhir, second half. First half tu kita miss sebab first half tu bulan berada dekat bawah ufuk. Jadi second half kita akan nampak bulan terbit, dia daripada kemuncak gerhana penuh dan dia nak keluar balik. Jadi bila dia keluar balik daripada bayang-bayang bumi adalah pukul 7.24, 7.25. Jadi ketika itu kita akan nampak sebahagian daripada bulan tu dah mula terang. Dia dah mula terang. Okay, faham semua faham Kemudian kita 7.30, 7.40 tu kita dah mula nampak dah. Bentuk bulan tu dah mula, yang merah tu dah ke kanan sikit, tapi sebelah penjuru, sebelah kiri bawah tu dah mula terang. Dah mula cerah seperti biasalah. Jadi menunjukkan bahawa bulan sudah pun keluar daripada bayang-bayang bumi. Okay. Kemudian kalau kita perhatikan 7.45, dah macam ni. Kemudian kita tengok pukul 8 malam, dah mula keluar dah, nampak? Okay. Pukul 8 malam, pukul 8 suku, tinggal separuh saja bulan. Daripada bulan penuh tu, separuh tu dah mula gelap, separuh tu dah terang. Okay. Kemudian kita masuk pukul 8.30, ketika waktu isyak tu, lebih kurang apa ni, 1/3 bulan dah gelap. Tinggal 1/3 saja yang gelap. 2/3 bulan dah terang balik. Kemudian masuk pukul 8.45, tinggal CP saja. Tinggal CP saja, ujung tu saja. Sampailah pukul 8.52. Ketika itu keseluruhan bulan sudah keluar daripada bayang-bayang umbra bumi. Bayang-bayang gelap bumi dia dah keluar dah. Okey. Okey. Jadi itulah dia. Itulah waktu gerhana yang dapat kita lihat. Bermula daripada maghrib ketika bulan terbit sampai pukul 8.52, itulah julat waktu gerhana bulan yang kita dapat lihat daripada Semenanjung Malaysia pada tahun ini. Hanya second half saja. First half kita miss sebab dia bawah ufuk lagi. Okay, harap semua faham benda tu. Okay, jangan kita cakap kita yang ini adalah fenomena gerhana bulan separa. Bukan. Sebab ini adalah fenomena gerhana bulan penuh. Bulan masuk dalam bayang-bayang umbra. Walaupun kita nampak separuh saja, tapi ini adalah fenomena gerhana bulan penuh. Jangan bermain-main dengan istilah sebab dia tak standard, dia tak sama dengan apa yang diguna pakai oleh seluruh dunia. Okay. Seluruh dunia, sama ada dia ahli falak ke, ahli matematik ke apa benda ke,
dia mengatakan ini adalah gerhana bulan penuh. Walaupun dia tak nampak, tapi itu adalah gerhana bulan penuh. Okey. Harap faham. Harap boleh faham. Harap kita kena berhati-hati sedikit ketika kita membicarakan istilah-istilah itu. Okey. Memang betul, saya pun banyak juga salah, kadang-kadang tersasul juga. Dan jadi bila kita tersasul tu memanglah ada kadang-kadang ada member-member duk WhatsApp kata itu silap ni. Kan? Dia macam dia salah istilah ni kan. Bila salah istilah ni kita tengok balik betul juga kita silap cakap. Kan? Jadi kita perbaiki balik lah, tak ada masalah. Okay? Boleh je. Jadi kita fenomena ni macam ni. Okay? So harap faham. Jadi kita cuba pindah ke Sarawak pula. Okay? Sekejap boleh tak kita tukar ke Sarawak? Kita tukar lokasi kita pergi Kuching lah. Kuching. Okay, Kuching matahari terbenam pukul apa? 6.30. Sunset 6.40 apa tak silap. Kalau tak silap 6.40 dekat Kuching Okay, lebih kurang lah. Okay, jadi ketika itu maghrib di Kuching, Sarawak. Jadi ketika itu sama juga di sebelah timur bulan sedang terbit. Okay, tapi cuba lihat perbezaannya. Ketika dekat Kuching bulan terbit lebih kurang pukul 6.40. Lebih kurang macam itulah. Dia terbit. Cuba lihat bentuk bulan ketika tu. Okay. Jadi bulan ketika itu dia sedang masuk di dalam bayang-bayang umbra bumi, tapi belum habis masuk lagi. Dia tinggal berapa persen? Tinggal sikit lah. Okay. Jadi dia di sana pukul 6.40, 6.50 sampai pukul 7 kan? Katalah pukul 7. Pukul 7 di sana bulan dah tinggi. Lebih kurang berapa degree ni? Saya cuba check balik info dia. Saya kira balik altitude. Okay. Ketika itu pukul 7 malam, bulan sudah berada pada ketinggian 4 darjah. 4,5 darjah, 5 darjah. Tinggi tu. Okay, tinggi tu. So maknanya 4 darjah tu macam kira separuh tapak tangan kita. Dah boleh nampak dah. Ketika itu pun bulan belum lagi gelap. Dia akan gelap bila? Pukul 7.11. Nampak? Jadi waktu bulan gelap 7.11 tu sama satu dunia. Kalau ikut waktu Malaysia lah. Kalau kita kira Malaysia, waktu negara yang menggunakan time zone sama dengan Malaysia, iaitu Malaysia, Singapura, Brunei, okay? Dan sebahagian daripada Indonesia, mana tambah 8 jam lah kan. Pukul 7.11 malam tu, ketika itu bulan dah sepenuhnya masuk dalam bayang-bayang bumi, umbra. Okay? Jadi itulah permulaan gerhana bulan penuh. Jadi rakan-rakan kita, geng-geng kita, Joji semua tu dekat Sarawak tu, sempat tengok sebelum dia gelap dan dia tengah masuk dekat kawasan gelap tu, dan sempat lihat ketika momen dia dah masuk sepenuhnya dalam kawasan gelap 7.11 tu. Okay. Jadi 7.11, lepas tu 7.20, 7.25, 7.24 ke muncak gerhana, kemudian dia keluar balik. Nampak? Dia start keluar balik. Jadi sama je waktu ketika dia start masuk gerhana, ke muncak gerhana, habis gerhana penuh, kemudian keluar, sampai dia keluar daripada bayang-bayang bumi, pukul 8.52 tu, sama seluruh Malaysia. Jangan tanya pula, ini waktu Semenanjung ke, waktu Sabah ke Sarawak. Sama je, itulah waktu dia. Ikut je waktu dia, jangan nak tukar-tukar, jangan nak pandai-pandai tukar. Itulah waktu dia. Cuma yang beza sama ada nampak ke, tak nampak ke, dia bawa ufuk ke, dia dah naik ke, itu je beza dia. Jadi kita punya
rakan kita dekat Sarawak berpeluang melihat ketika dia tengah kemuncak tu pukul 7.15 lah. 7.17 lebih kurang. Ketika tu bulan berada pada ketinggian 8 darjah. Oh, cantik sangat lah tu. Kalau ambil gambar tu, lawa tu. Sebab kita akan nampak bulan gerhana warna merah. Lepas tu sebelah tu letak pokok kelapa ke, pokok-pokok ke benda kan. Oh, itu memang view cantik. Jadi geng-geng kita kat sana tu dapat momen ni memang beruntung sangat lah. Okay? Rezeki lah, rezeki. Dapat lihat dia punya angle dia tu cantik. Jangan pula ambil gambar gerhana tu sebelah tu ada tiang lampu. Tak lawa lah pula kan. Janganlah pula ambil gambar macam tu. Ambil lah tempat yang orang kata ada pokok ke. Janganlah pula atas rumah orang ke apa benda kan. Carilah area ruang sikit. Tapi kena ingat pukul 8 malam tak boleh keluar rumah. Dia macam start hari ni pukul 8 malam jangan nak pandai keluar rumah. Kena saman. Okay. Alright. So itu dia punya keadaan dekat Kuching. Okay, kalau kita pergi lagi ke timur, katalah Kota Kinabalu. Kalau tak silap saya, kalau Kota Kinabalu timur dia tak nampak ada apa tu? Gunung okay? Saya tak pasti. Saya ada siapa yang beritahu itu. Okay. Okay, katalah ini Kota Kinabalu. Kota Kinabalu sana matahari terbenam pukul apa? 1 jam sebelum. Saya tak ingat juga. Sana maghrib pukul apa 1 jam sebelum KL lah kot, lebih kurang Okey, jadi kalau kita berada dekat Sabah, kat Kota Kinabalu, ketika bulan tengah terbit, okey, cuba ketika bulan tengah terbit tu, cuba tengok. Oh, dia dapat lihat, geng-geng kita kat sana dapat lihat bulan, banyak lagi kawasan bulan yang masih lagi terang. Kira macam ni, lebih kurang 2/3 bulan, 1/3 bulan tu masih lagi terang. Berbanding dekat Sarawak tadi, kat Kuching tadi tu, sikit je. Kan, kita mungkin nampak bulan penuh tu terbit macam bulan sabit. Bulan sabit halus. Tapi kalau dekat Kota Kinabalu ni kita akan nampak bulan tu tengah terbit tapi macam bulan sabit yang tebal. Lebih kurang macam tu. Okay? Jadi lama tu, dapat tengok lama tu. Jadi bila menjelang pukul 7.11, dia nak dekat 40 minit juga tu. Ketika 7.11 tu, dia gerhana penuh. Okay? Dan ketika dia gerhana penuh, kita akan dapat dia berada pada ketinggian 10 darjah. Tinggi. Okay? Kalau kita lihat inilah lebih kurang macam inilah kot pandangan dia. Kalau dia nampak dalam skrin tu, lebih kurang macam tu pandangan dia. Cantik sangat lah. Okay? Memang bulan sudah berada di luar daripada kawasan atmosfera yang tebal. Kan? Dia dah tinggi dah. Jadi view cantik. Kalau tak ada awan, kalau ada awan tak boleh buat apa lah kan. Okay? Kalau tak ada awan tu memang cantik view. Jadi bila bulan pun mula keluar 7.24, dia pun dah makin tinggi lah. Sampailah pukul 8.52 tu, bulan dah berada pada ketinggian berapa tu? 30 darjah, 31 darjah. Jadi dia adalah, orang kata apa, dah tinggi melangit lah orang kata. 30 darjah tu tinggi ni. Mana pergi bulan ni? Tadi ada bulan. Okay. Kat KL ni sekarang bulan dah gerhana dulu. Gerhana oleh awan. Jadi itulah je keadaan. So kalau orang tanya di manakah tempat lokasi yang paling baik untuk melihat gerhana bulan kali ini, yang paling baik adalah lebih ke timur kita, iaitu dekat Sabah, Sarawak. Itu cantik tu sebab dia dapat lihat fasa gerhana penuh tinggi. Kalau kat Semenanjung kita hanya dapat lihat fasa gerhana penuh separuh je, bulan tengah naik. Okay, jadi harap semua boleh faham benda tu. Okay.
satu lagi yang saya nak kongsikan yang selalu ingatkan oleh Dak Nam, sila ambil gambar row of Yuchi. Okey. Kebetulan pula ketika bulan sedang gerhana, cuba tekan. Okey, ketika bulan sedang gerhana 7.27 dia tengah gelap. Okey. Bulan berada dekat burj Scorpio. Okey, jadi bila bulan dekat burj Scorpio ni dia ada banyak kawasan yang ada nebula, ada Bima Sakti, semua-semua tu lah. Okey. Jadi kawasan berhampiran dengan bulan kalau kita lihat dalam paparan ni, hampir dengan bulan tu ada sebuah bintang terang bernama Antares. Okey, siapa yang selalu tengok langit dia tahulah bintang Antares ni bintang warna merah dekat burj Scorpio. Bulan akan lalu dekat situ dan dia berada dekat kawasan di mana dekat celah-celah tu ada kepulan-kepulan nebula. Okey, saya tak pasti kenapa nebula ni tak terang lah pula. Okey, sekejap. Cuba boleh tak terangkan dia. Tak boleh lah pula. Okey, tak apalah. Markings. Okey, tak jumpa setting dia. Minta maaf lah. Okey. Jadi bulan, okey, di sini dekat bawah dia tu ada sebuah bintang merah. Dekat kawasan antara bulan dengan bintang merah ni ada banyak kepulan-kepulan nebula. Dipanggil sebagai row of Yuchi. Dekat ruangan komen tu, .6 tu ada tulis row of Yuchi. Sila Google, row of Yuchi ni adalah kepulan-kepulan nebula yang berada dekat kawasan burj Scorpio. Memang popular. Orang suka duk ambil gambar tu. Kalau bulan penuh ada kat situ, memang tak nampak. Tapi ketika bulan tengah gerhana, dia gelap. Okay, dia warna merah, dia tak bersinar. Jadi, masa tu, siapa yang boleh ambil gambar bulan gerhana sekali dengan tu memang best lah. Teramat best. Okay. Cuma cabaran dia adalah ketika itu dia agak rendah di langit. 10 darjah. 10 degree lah rendah di langit. Jadi boleh cubalah. Boleh cuba. Okay, kalau kita ada kawasan yang betul-betul gelap, boleh cuba. Cuma kena ingat, bila dah bulan dah makin besar, dah makin terang, okay, dah katakanlah pukul 8.20 tu, bulan penuh dah kembali bercahaya, dia tu dah susah sikit. Okay, dah susah sikit. Saya ingat lagi ada gambar oleh kita punya geng kawan-kawan kita, geng kita yang berada dekat apa? Gunung Kinabalu Dekat Gunung Kinabalu yang tahun bila saya pun tak ingat lah. Kinabalu yang dia panjat gunung tu ketika tu gerhana bulan penuh dan gerhana bulan tu pun berada dekat Milky Way, dekat kawasan Scorpio tu juga. Kan, itu memang gambar yang dia kongsi ya, 2-3 orang yang pergi sana lah, memang best. Okay, itu memang win gambar dia. Cantik semua gambar dia tu daripada atas gunung tu. Okay. Saya tak ingat tahun bila punya gerhana tu, 2015 ke apa, saya tak ingat. Okay. Okay, jadi kita apa? Jadi itulah dia punya situasi dia. Okay, jadi saya nak cerita juga berkenaan dengan bayang-bayang bumi. Apa benda umbra dengan penumbra tu? Okay, saya tunjuk kat sini. Kita kembali ke KL dulu. Pergi ke Kuala Lumpur. Kemudian pukul 7 suku. Itulah. Okay. Kemudian kita tengok di sebelah timur ketika bulan tengah terbit. Okey, ketika bulan tengah terbit, okey, nampak tak ada 2 garisan tu? Okey. 2 garisan bulatan. Itulah sempadan bayang-bayang bumi. Sempadan yang bulatan kecil tu adalah bayang-bayang umbra yang gelap.
di sempadan yang luar ni, bulatan besar tu adalah sempadan bayang-bayang penumbra yang tak gelap sangat. Okay. Jadi bulan dia masuk dalam bayang-bayang umbra ni, dalam bayang-bayang sempadan bulatan kecil tu, itulah dipanggil sebagai gerhana bulan penuh. Kalau dia tak masuk sepenuhnya, kita panggil gerhana bulan separa. Kalau kesemua bahagian bulan ni berada di luar antara sempadan, antara dua garisan ni, dekat luar daripada garisan umbra dalam ni, maka itu gerhana bulan penumbra. Yang itu pun sebenarnya kita tak boleh nak katakan gerhana juga, sebab tak boleh nampak perbezaan dengan mata. Okay? Jadi cuba lihat di sini. Ketika bulan sedang terbit, okay? Jadi nampak tak? Dia bulan dah berada dekat sempadan tepi belah kiri ni. Kemudian 7.25 dia dah mula keluar, nampak? Bila dia keluar tu, itulah dikatakan keluar daripada bayang-bayang umbra. Tu yang kita nampak bentuk bayang-bayang tu bulat. Lagi satu sebab kenapa bayang-bayang tu bulat adalah itulah buktinya bumi kita ni bulat. Cahaya matahari daripada belakang jatuh ke bumi, bumi kita bentuk bulat, terserlahlah bentuk kebulatan bumi kita tu dekat bulan. Kan? Jadi jangan nak gada-gada kata bumi ni lepeh. Itulah bukti dia. Pergi tengok sendiri esok. Kalau lepeh, dia straight je lah garisan dia. Okay? Okay. Itu cerita lain lah. Okay? Nanti kan gaduh lah benda tu. Tapi orang duk tanya kan. Esok adalah bukti yang Allah telah tunjukkan dekat langit. Perhati sendiri. Takkan itu pun tak boleh nak fikir. Kan? Kalau bahasa kasar dia macam tu lah kan. Boleh tengok sendiri esok. Jadi pukul 8 suku dah macam tu. Nampak dia keluar daripada bayang-bayang umbra. Kita ke depan sikit. Sampailah pukul 8.52. Nampak dia keluar daripada garisan. Saya tak pasti tak garisan ni kita boleh tebalkan ke tak. Thickness. Boleh. Boleh. Okay. Sorry. Tak tahu pula dia boleh tebalkan gambar dah. Okay, kat garisan nampak. Itulah garisan dia. Nampak. Dah mula keluar. Okay. Dah mula keluar. Dia masuk dalam sempadan bayang-bayang penumbra. Yang ini kita dah boleh anggap gerhana dah tamat. Sebab kita dah tak nampak dah bulan tu. Bahagian gelap bumi tu dah tak nampak dah. Okay. Jadi itulah yang dimaksudkan gerhana bulan. Bulan bergerak dan merentasi bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ni ada dekat langit. Ialah pasal matahari suluh ke bumi, bayang-bayang bumi ni jatuh ke angkasa lepas. Cuma dia angkasa lepas ni dah gelap. Langit kita gelap, bayang-bayang tu gelap. Jadi tak nampak dah bayang-bayang kat situ. Tapi kalau ada benda lalu dekat depan bayang-bayang, dalam bayang-bayang tu, barulah kita perasan benda tu hilang. Dia masuk dalam bayang-bayang. Itulah maksud dia. Lagi satu kita tak tahu sebab kenapa International Space Station, stesen angkasa antarabangsa ISS tu, selalu nampak waktu maghrib, isyak dengan subuh, tapi tengah malam tak pernah nampak. Sebab masa tengah malam tu, dia bergerak dalam bayang-bayang bumi. Umbra tu lah. Itu yang kita tak nampak. Cahaya matahari yang dipantulkan oleh badan ISS tu, kita tak nampak sebab dia bergerak dalam bayang-bayang bumi. Sama kes dengan bulan. Cuma bulan ni jauh sikit ke belakang. Okay. Jadi, faham kita kena faham sifat-sifat benda ke angkasa lepas ni. Sifat-sifat jasad dia bentuk macam mana. Apakah hasil jasad ketika kena cahaya, bayang-bayang jatuh ke mana. Itu semuanya telah diterokai dan telah dipelajari oleh ramai orang sebelum kita. Hari ni kita hanya belajar apa yang diorang dah kaji je. Kan? Jadi kita kaji, kita cuba kaji lebih mendalam. Tak payah kita pertikaikan orang yang dah belajar sebelum tu pasal dia orang dah buat kajian. Bukan orang, berpuluh ribu orang saling cross check antara satu sama lain. Kan? Jadi kita kena faham macam tu. Cerita dia macam ni. Jadi itulah kisah dia, okay? Bayang-bayang umbra ni. Jadi kalau katalah kita berada dekat angkasa lepas, sekejap saya cuba buat. Ground tak ada, atmosphere pun tak ada. Okay.
pukul 5. Okey, apa yang berlaku apa yang berlaku kalau kita berada kat angkasa lepas, kita tengok bulan je. Okay. Inilah yang berlaku. Maknanya bulan, dia bergerak, dia masuk dekat tu, bayang-bayang umrah, tetapi dia masuk bayang-bayang umrah sipi-sipi je. Sempadan nak ujung-ujung tu je. Itu sebabnya gerhana bulan kali ni, dia sekejap. 15 minit, 14 minit. Lepas tu dia keluar balik. Nampak? Okay, nampak kan? Okay, saya ghostan balik. Kadang-kadang orang tak percaya kan. Pukul dia abaikan waktu dia berlainan sikit pasal kita bukan berada dekat bumi ni, okay? Kiraan dia lain sikit. Tapi nak menunjukkan simulasi ni, apa saya nak tunjukkan simulasi ni adalah pergerakan bulan. Dia hanya bergerak. Kenapa gerhana bulan kali ni 14 minit sahaja? Disebabkan bulan bergerak dekat sempadan, ujung sempadan belah utara bayang-bayang bumi. Itu saja, sipi je. Lepas tu dia keluar balik. Kalau siapa ingat tahun 2018 punya gerhana, lama, 1 jam 40 minit lebih kurang macam tu. Sebab ketika itu bulan bergerak dekat tengah-tengah garisan tengah-tengah bayang-bayang bumi, dekat tengah-tengah sini, bukan tepat dekat sipi tu. Okay, itu sebabnya dia 14 minit. So harap semua faham kenapa. Kalau orang tanya kenapa gerhana sekejap je kan, dia pasal dia lalu dekat situ. Kali ni dia lintasan dia berada dekat sipi tu je. Okay, saya masuk balik dekat bumi ni. Saya nak tunjuk satu lagi. Atmosphere ground. Okey, lagi satu saya cuba, kalau boleh saya ingatkan, gerhana kali ni bulan dia bukan merah keseluruhannya. Maksud saya bukan. Maksud dia warna merah bulan tu dia bukan konsisten, semua gelap. Sebelah kiri dia tu terang sikit berbanding sebelah kanan dia. Sebab dia bergerak di sempadan kiri bayang-bayang umrah. Maknanya dekat sempadan kiri bayang-bayang umrah tu dah masuk dekat kawasan bayang-bayang penumbra yang tak gelap sangat. Jadi cahaya matahari tu dah terang kat situ. Jadi kita akan saya rasalah kita akan dapat lihat gerhana kali ni dia sebelah kiri tu terang berbanding dengan sebelah kanan. Okey. Jadi itu adalah benda yang kita kena perhatikan. Kalau kita boleh perhatikan sama ada dengan mata, dengan teropong ataupun dengan bila kita ambil gambar, kita akan cuba lihat, kita akan dapati bahawa sebelah kiri bulan lebih terang sikit berbanding sebelah kanan. Ya, itu dia punya kata apa? View dia lah, view yang kita akan dapat lihat. Okey. Okey, ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan ni? Gerhana bulan esok ni. Ada soalan ke? Tak ada soalan ke? Okey, saya cuba tunjuk gambar yang saya rakam dulu tu. Perbezaan dia sekejap saya cari balik gambar ni. Tahun 2018 yang gambar ni. Lagi satu ada yang tanya, saya tak sempat jawab. Dia kata kenapa gerhana makin kerap berlaku. Kan sebenarnya gerhana bukan makin kerap berlaku. Kalau dia makin kerap berlaku, maknanya dulu sekali, kemudian dia 2 kali, lepas tu 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali setahun. Makin banyak. Kalau kita lukis graf tu makin banyak. Tapi kalau kita tengok rekod kemunculan gerhana tu,
daripada tahun ke tahun dia konsisten je. Dia sama ada paling sikit 2, paling banyak 5 kali setahun gerhana. Okay. Sama ada gerhana penuh ke, gerhana separa ke, kita campur semua tu. Antara 2 hingga 5 kali setahun dia berlaku gerhana. Konsisten. Dia tak ada macam 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7, 8, 9, 10, 12. Dia tak ada macam tu. Jadi kena faham, bila kita sebut dia makin banyak, itulah dia makin banyak. Tapi kalau kita tengok rekod, dia konsisten je. Okay? Jadi jangan buat teori yang pelik-pelik. Okay, sekejap ada orang tanya ni. Okay, lupa nak beritahu. Esok ada live ke tak? Okay, insyaAllah. InsyaAllah esok saya akan buat live dekat page ni juga. Dekat page Bagai Falak semua mana-mana cabang Negeri Sembilan. Bukan dekat wall saya, tapi dekat page. Host kita adalah Bagai Falak. Jadi saya akan buat live. InsyaAllah saya akan mula live pukul lebih kurang pukul 6.30 petang lah. 6.30, 6.45 tengok keadaan macam mana. Saya akan mula buat, sama ada nampak ke tak nampak tu lain cerita lah. Tapi preparation akan dibuat. Live kita akan start pukul 6.30, 6.45 lebih kurang macam tu sebelum maghrib. Dan sampailah habis. Tengoklah macam mana keadaan cuaca. Bergantung pada keadaan cuaca. Okay? Tapi kita ada juga rakan-rakan lain yang buat live. Seperti daripada Dark Sky Malaysia. Daripada Sabah. Daripada Sabah dia akan buat live juga. Kalau tak silap. Jadi pun boleh pergi dekat page Dark Sky Malaysia. Boleh tengok. Sebab dia orang akan dapat tengok daripada awal. Okay. Jadi kita akan gila-gila lah. Ikutlah. Nak tengok masuk page ni, masuk. Lepas tu masuk page lain ke, masuk. Terpulang masing-masing. Cuma kalau bagi saya, kalau tak ada lah. Saya takkan ambil live feed orang lain. Okay. Tak baik, tak elok. Kan? Jadi kalau orang lain dah ada cantik gambar tu, saya mungkin ambil screenshot je lah. Tapi live feed tu pergi dekat page dia orang. Biar adil kan. Kesian kat dia orang buat live feed penat-penat, lepas tu orang curi live feed. Tak baik macam tu kan kerja dia. Kita screenshot pun okey lah. Ambil sikit-sikit tunjuk. Okay. Okay. Betul lah. Esok semua kena duduk rumah. Jadi tak payah keluar lah. Kalau kebetulan depan rumah tu nampak, boleh lah. Tapi jangan merayau tempat lain. Itu je. Jangan merayau tempat lain. Seeloknya janganlah. Jangan kumpul-kumpul. Ramai-ramai jangan kumpul. 7,000 ini ingat ya Allah, 7,000 orang kes COVID kita. Okay, ada soalan lagi tanya kenapa warna bulan ni apa sebenarnya? Merah ke? Tak ada. Warna merah tu sebab gerhana bulan. Okay. Cahaya atmosfera, cahaya warna merah dalam atmosfera bumi dibiaskan jatuh ke bulan. Okay. Pasal bumi dah ada atmosfera. Jadi cahaya matahari yang jatuh dekat tepi cahaya atmosfera bumi tu, cahaya lain terserak ke tempat lain, tapi cahaya merah tu masih dapat jatuh ke bulan. Tu nampak warna merah. Tapi bulan warna kelabu je lah. Kalau kita nampak langit tu warna-warna kuning ke apa benda ke, itu lebih kepada cuaca kita. Kita punya udara kita kotor. Dan kadang-kadang kita nampak bulan penuh, atau tak kisahlah bulan penuh ke bulan apa ke, ni tengah terbit, nampak macam kuning semacam warna oranye kan. Itu bukan gerhana tu. Itu adalah cuaca yang tidak elok. Atmosfera yang tidak bersih. Okay, yang ni gambar dia. Ni 2018. Ni gambar ni. Mana pergi gambar tu? Hilang pula. Ni dia. Okay, jadi ketika gerhana penuh, untuk gerhana kali ni, saya rasa kita akan nampak yang macam sebelah kanan sekali. Yang ni. Okay. Kita tak akan nampak dia betul-betul merah serata je sebab bulan bergerak di tepi. Dia tak bergerak kat tengah-tengah. Ini gambar ni tahun 2018, bulan bergerak dekat tengah-tengah bayang-bayang umbra. Okay. Tapi disebabkan kali ni dia bergerak ke tepi, bahagian tepi, jadi dia akan terang. Cuma dia akan terang bukan dalam gambar ni di belah kanan, tapi kalau kita tengok nanti, dia sebelah kiri. Okay. Tengok ada gambar lain ke tak? Kita akan nampak lebih kurang macam gini lah. Saya rasa lah, saya jangka kan kita akan nampak segambar ni pun tak terang sangat. Okay. Lebih kurang macam ni lah.
Dia punya shading dia, sebelah kanan tu lebih gelap daripada sebelah kiri. Okay, tapi kiri tu terang sikit pasal dia berada kat sempadan nak keluar apa tu bayang-bayang umrah. Okay, jadi ini kena tengok, kena perhatikan. Itu satu lagi saya terlupa nak cerita. Warna ketika dia ni, sesiapa yang nak ambil gambar ni, tolong ambil perhatian. Kalau kat KL ni mungkin susah nak dapat pasal kita rendah. Bagi rakan kita kat Sabah Sarawak ni, tolong ambil gambar ketika dia nak masuk dan ketika dia nak keluar tu, kan, sempadan yang terang tu dia akan nampak seperti warna ungu, keunguan sikit, purple. Shading purple ni memang wujud. Okay, bukan pasal gambar kita edit ke, tak ada. Dia memang wujud. Jadi sila bila ambil gambar tu nanti, sila ambil gambar 5-6 keping ke apa benda ke, cuba stacking, dapatkan dia lebih jelas. Warna ungu ni akan dapat kelihatan ketika saat-saat sebelum dia nak masuk gelap dan saat-saat dia sebelum nak keluar tu. Okay. Kalau rajin sepanjang gerhana pun 14 minit tu, cuba ambil. Rasanya boleh dapat ni yang warna shading warna ungu ni. Okay. Warna purple ni. Sila ambil perhatian dan sila ambil gambar. Okay. Dapatkan color dia. Tapi jangan edit, jangan nak pandai-pandai masa Photoshop color warna purple, jangan. Dia bukan macam tu. Okay, gambar lain. Ini gambar ni masa ni gerhana ni berawan ni, okay? Jadi tak clear sangat lah. Okay, ada satu lagi soalan. Lepas maghrib kita nampak bulan atau crescent di timur dan kadang-kadang timbul di barat. Macam mana nak tahu pergerakan bulan? Macam mana tu? Kalau maghrib, kalau kita nampak bulan atau crescent, apa benda tu? Saya tak faham. Okay? Bulan tu bulan, crescent tu fasa bulan. Yang mana satu ni? Apa yang kita nak cerita ni? Okay, bulan atau crescent di timur dan kadang timbul di barat. Macam mana kita nak tahu pergerakan bulan? Bulan akan terbit di timur, dia tak akan terbit di sebelah barat. Okay. Jadi kita tak akan dapat lihat bulan tak akan dapat lihat bulan dia tak akan nampak naik sebelah barat. Tak ada. Kita hanya nampak dia muncul sebelah barat. Okay, dekat barat tu masa maghrib je kita nampak. Dia tak naik, dia turun. Okay, dia turun. Jadi kalau sebelah timur kita nampak bulan tu naik sebelah timur. Itulah pergerakan bulan tu. Timur ke barat. Tapi itu pergerakan timur barat tu disebabkan putaran bumi. Okay. Tetapi hakikatnya bulan tu sendiri perlahan-lahan sedang bergerak ke timur. Itu sebabnya kalau hari ni kita nampak bulan sabit halus anak bulan lah, sebelah barat pukul 8 malam. Esok pukul 8 malam kita nampak ada bulan sabit tapi dah tebal sikit, tapi dia dah ke atas sikit. Lusa dia makin atas sampai bulan separuh. Waktu yang sama, pukul 8. Kemudian lusa tulat pukul 8 makin bersama sampai bulan penuh. Nampak tak? Dia bergerak sikit ke arah timur. Itu adalah pergerakan daripada hari ke hari. Okey, daripada hari ke hari, bukannya daripada dalam masa 24 jam tu itu putaran bumi. Tapi kalau kita perhatikan daripada hari ke hari, barulah kita perasan bahawa bulan tu sebenarnya bergerak ke arah timur dalam orbit dia. Okey, ada kata dan 6 kata ada apa? Gangguan siaran. Adakah siaran kita ada terputus-putus ke tak? Saya pun tak dapat nak pastikan dekat sini. Okey. Okey, tak apalah. Okey, jadi last kali saya nak kongsi, saya sikit lagi saya nak kongsikan ni, saya terlupa nak cerita tadi. Ketika awal-awal tadi tu, satu fenomena dipanggil sebagai selenelion. 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 Selenelion ni adalah satu fenomena kalau boleh dapat lihat ketika matahari sedang terbit di barat. Maghrib ni, betul-betul masa maghrib tu. Matahari sebelum maghrib, bukan maghrib. Kalau maghrib tu matahari dah tak nampak dah. Beberapa 1 minit sebelum maghrib, kalau boleh nampak matahari sebelah barat, masih nampak bentuk matahari sebelah barat,
cuba lihat sebelah timur, kita mungkin sempat lihat bulan sedang baru nak terbit dalam keadaan gerhana. Maknanya kita boleh nampak matahari dan bulan serentak. Especially rakan-rakan kita yang dekat Sabah dengan Sarawak. Sebab dia orang ada lebih kurang ada setengah jam, 40 minit sebelum gerhana penuh. Kan? Sebelum gerhana penuh tu maknanya bulan dah betul-betul berada dekat bayang-bayang umbra dekat tengah-tengah. Tapi ketika maghrib, bulan masih baru nak masuk. Jadi sebenarnya bulan boleh nampak ketika matahari belum nak turun lagi. 1 minit sebelum matahari turun, cuba tengok sebelah timur, boleh nampak tak bulan? Dalam keadaan dia sedang gerhana, belum gerhana penuh, tapi tengah naik. Okay. Ini saya pun baru terbaca tadi. Okay. Jadi ini adalah satu peluang. Ini kalau kat KL memang tak boleh lah. Saya rasa tak boleh. Memang tak boleh pun pasal dia bila maghrib, bulan dah tengah gelap. Okay. Dekat Semenanjung tak boleh. Tapi dekat Sabah, Sarawak ada peluang. Okay. Dan tempat dia kat mana kalau boleh nampak macam ni, kawasan yang memang cantik, tak ada halangan ufuk barat, tak ada halangan ufuk timur. Boleh nampak matahari tengah nak turun, boleh nampak bulan tengah nak naik. Itulah tempat dia. Cuba ambil gambar serentak. Okay. Jadi itu satu momen yang begitu rare kalau boleh dapat macam tu. Okay. Jadi setiap Jumaat tak pastilah dekat sebelah dekat pada Cerak Al-Biruni Sabah tu, tak pastilah langit sebelah timur barat dia macam mana. Barat tu boleh lah kot, tapi belah timur tu macam mana kan. Dan Nam pun boleh check kot belah timur macam mana, belah barat dia macam mana, timur macam mana. Kalau boleh dapat, cuba rakam serentak. Okay, jangan edit lah, ambil gambar ni lepas tu paste Photoshop, tak cik lah kan. Okay, ambil gambar serentak. Kalau ada gambar kamera wide angle ke apa benda ke, dapat kan. Itu best. Saya pun tak pernah terfikir nak tengok benda macam tu. Dan sebenarnya benda tu berlaku, peluang nak tengok benda tu berlaku adalah macam ni lah. Ketika gerhana tu berlaku waktu maghrib. Okay. Jadi inilah peluang kita nak tengok benda macam ni. Lagi sekali peluang yang kita mungkin boleh tengok, saya kena kira dulu, adalah gerhana yang bulan kata silap bulan 11 ni. Bulan 11 ni kan, kata silap ada gerhana bulan 11 ni. Saya check balik. Saya tulis artikel, saya pun lupa. 19 November. 19 November ni ada lagi sekali gerhana. Okay. Gerhana bulan separa, tapi bukan gerhana bulan penuh. Tapi yang ni rakan-rakan Sabah Sarawak dapat tengok. Kat Semenanjung tak dapat tengok. Jadi ada lagi second orang kata peluang yang kedua. Peluang yang kedua nak tengok. Okay. Jadi sila Google kataan dia Selinelian. Dia adalah fenomena boleh nampak bulan tu serentak. Jadi boleh cuba. Okay, barat Cerak Al-Biruni, ufuk clear barat, tapi timur ada banjaran keroka. Alah, kita kena boleh tarah sikit kot banjaran tu kot. Kita nampak. Okay. Dak 6 kata apa? Boleh naik ke Sugut dekat Sirung Sumandak. Okay. Boleh cuba. Okay, jadi rasanya boleh cuba esok insyaAllah. Okay. Jadi last kali saya ada satu soalan tanya. Bilakah waktu solat gerhana bermula dan berakhir? Kalau berdasarkan apa yang saya bincang dengan Ustaz Irfan tadi dengan Ustaz Irfan UMP, dia beritahu apa yang dia kongsikan adalah kita boleh start solat gerhana tu ketika bermula maghrib. Okay? Ketika kita nampak gerhana tu, bulan sedang terbit, dah boleh start solat gerhana sampailah 8.52. Pasal 8.52 adalah waktu tamat gerhana. Jadi boleh solat antara time tu lah. Lepas maghrib boleh, ataupun lepas maghrib bila dah bulan dah terang sikit tu, dah 7.45 pukul 8 tu dah boleh solat gerhana lah kan. Tapi jangan buat lebih daripada 8.52 pasal itu gerhana dah habis, dah tamat. Okay, alright. So
Okey, rasanya itu saja untuk malam ni, peringatan kita untuk fenomena malam esok. Jadi insya-Allah kita sama-sama doakan agar langit kita cantik. Malam ni berawan tebal di KL, jadi mudah-mudahan esok lah kot, harap-harapnya langit cantik lah kot. Kita pun tak boleh nak kata juga kan langit okey ke tak okey. Kita hanya mampu berdoa sajalah. Jadi okey, ada soalan selenium, jap saya cuba copy. Boleh tak saya paste dekat dalam ruangan komen ya? Sekejap saya copy, saya paste dulu. Selenium. Okey, selenium. Itu ejaan dia. Okey. Selenium. Macam-macam ejaan keluar. Ya, berbelit-belit lidah nak menyebutnya tu. Selenium kan. Okey. Jadi boleh cuba insya-Allah. Boleh Google nanti kan cuba tengoklah apa benda sebenarnya tu kan. Ada tak pernah awak ambil gambar ke tak kan. Tapi itulah, ini adalah peluang kita insya-Allah. Okay, so rasanya itu saja pada malam ni. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama doakan agar kita dapat lihat gerhana bulan penuh esok, bermula daripada maghrib sampai 8.52 seluruh Malaysia. Jadi siapa yang berpeluang dapat ambil gambar, kongsi-kongsikan dekat ruangan, yalah dekat Facebook wall ke apa-apa ke. Kalau boleh tag lah kan, buat hashtag gerhana bulan penuh ke, hashtag apa, Falah online ke benda kan. Jadi kita senang nak cari lah gambar-gambar tu. Jadi kita boleh kongsikan nanti dekat minggu depan punya slot, insyaAllah kita boleh kongsikan kembali gambar-gambar yang telah dirakam. Okay, apa tu oleh siapa-siapa yang dapat rakam lah, insyaAllah. Jadi seperti tadi saya sebut, saya akan bersama dengan page Bagian Falak dan Semua Maklumat Jabatan Menteri Kerajaan Negeri Sembilan ni. Page yang sama, esok live akan bermula antara pukul 6.30, 6.45 lebih kurang macam tu. Dan kita akan live bersiaran langsung sampailah habis gerhana lah, sampai lebih kurang pukul 9 malam insyaAllah. Kalau langit berawan macam ginilah, sembang ginilah kan, kalau ada gambar-gambar tu saya akan screenshot sikit, saya share lah. Tapi saya tak akan curi live feed orang. Sila pergi kat page orang tu, pergi tengok live feed orang, bagi adil sikit. Okay. Tapi kalau langit cantik, kita ada live feed sini. Kalau hujan, tak dapat nak menolong, tak ada buat apa. Okay. Okay. Okay, so kalau tak ada, itu saja pada malam ni. Jadi kita sama-sama doakan agar yalah COVID ni akan terus diangkat oleh Allah SWT. Janganlah berterusan macam ni teruk kan. Hari ni pun 7,000 kan, letih nak mendengarnya kan. Tapi itulah dia, kata ujian Allah telah bagikan. Okay. Satu ujian yang kalau kita bersabar, okay, seperti dalam hadis ada mengatakan kalau kita bersabar dapat pahala kan. Ada yang jadi dikongsi oleh Dr. Sa'dan UM, saya ada kongsi dekat wall saya tu, dia punya peringatan dia tu bagus juga. Kadang kita duk mengomel je kerja kita pasal COVID ni kan, tapi rupanya kalau kita sabar adalah dia punya orang kata apa, pahala dia tu kan, pahala dia tu insyaAllah. Okay, jadi Ustaz Jumat kata ada live page dekat Al-Biruni Al-Falaki Original. Okay, Ustaz Jumat punya page ada live, dekat Dark Sky Malaysia pun ada live. Jadi kita sama-samalah kongsikan kita punya link tu nanti insyaAllah. Okay, jadi selamat mencerap esok. Saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pencerap, semua rakan-rakan yang buat live esok, insyaAllah kita sama-sama salurkan sebanyak mungkin maklumat kepada mereka-mereka yang mungkin tak dapat tengok, tak ada alat ke apa benda ke, tak apa, kita kongsikan melalui online kita insyaAllah. Okay, jadi stay safe, stay at home, jangan meraya, duduk kat rumah. Kita doakan agar COVID ni akan diangkat oleh Allah SWT. Mudah-mudahan tahun depan dah okey, kita bolehlah merayau-rayau, buat cerapan bersama-sama insyaAllah. Okay. Jadi terima kasih banyak. Minta maaf dan salah dan silap, sebarang kekurangan adalah daripada saya, yang baik adalah daripada Allah SWT. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa esok insyaAllah.